Hello, selamat petang, salam sejahtera. Bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ulas tanpa batasan, bongkar, jangan tak bongkar-bongkar sampai terlonde-londe. Hari ini kita mau cerita tentang satu petikan daripada agenda daily. Sokong BN macam sokong perompak, kata Muhyiddin Yassin. Wow, ini hebat PRN Johor semakin mendekat, bahkan sudah diumumkan calon-calonnya. Yang luar biasa apabila Muhyiddin mengatakan hari ini sokong barisan nasional macam sokong perompak. Adakah Anda setuju dengan tajuk itu? Pada pendapat Anda, benarkah BN itu macam perompak seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin? Siapa perompak sebenarnya? Anda tentukan sendiri. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan, mengingatkan bangsa Johor jika mengundi Barisan Nasional BN pada pilihan raya kali ini seolah-olah menyokong penjenayah terus melakukan rompakan, kata beliau. Pada masa sama beliau turut berharap lebih 65% pemilih akan keluar mengundi pada PRN bagi memastikan Perikatan Nasional mencapai kemenangan besar sekaligus membentuk kerajaan negeri. Sehubungan itu, Muhyiddin yang juga pengurus PN meminta anak muda berusia 18 tahun ke atas yang telah boleh mengundi memilih PN bagi menjamin masa depan yang lebih baik, kata Muhyiddin lagi. 2-3 hari lepas, Datuk Sri Najib, bosku, apa malu bosku, ada lalu di sini. Nasib baik dia tak masuk rumah tuan-tuan. Kalau masuk macam-macam boleh berlaku, katanya. Wow, ini satu sindiran yang luar biasa untuk bosku. Apakah beliau cuma mengatakan sesuatu yang lebih dalam? Anda paham maksud saya? Kalau paham, sila tinggalkan komen Anda. Presiden itu berkata demikian dalam ucapan ringkas di sebuah kedai makan di Pagoh malam tadi. Kita nak seberapa ramai yang boleh untuk keluar mengundi, katanya. Masa di PRN Melaka 60% saja mengundi. Kali ini satu cabaran bagi kita, katanya. Kita nak sokongan ramai pengundi keluar. Ini bukan soal pilihan raya kecil menurut Muhyiddin, ini pilihan raya negeri, tak lama lagi pilihan raya umum. Jadi bila PRN nak bentuk kerajaan negeri, ini bukan main-main, kata Muhyiddin. Sebelum kita berpisah, sila pastikan Anda tinggalkan komen Anda tentang tajuk kali ini yang luar biasa. Sokong barisan nasional macam sokong perompak. Andakah Anda setuju dengan Muhyiddin Yassin? Kalau Anda setuju, sila share video ini supaya semua orang tahu siapa sokong barisan nasional macam sokong perompak menurut Muhyiddin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Dedah, jangan tak dedah. Dedah sampai terlonde. Ulas tanpa sempadan. Tajuk ulasan pilihan malam ini dipetik daripada sabudin.com. Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Wah, hebat tajuknya kan? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Anda berikan komen sekarang juga. Siapa setuju dengan soalan Sabudin ini? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Macam tajuk filem Melayu pula ya. Kita teruskan. Bagi kaum wanita, dihianati cinta, dijanji kawin, yang tidak menjadi dan seterusnya tinggal pergi. Ditinggal pergi adalah pengalaman universal yang dilalui oleh semua bangsa di dunia ini. Sebagai mangsa, ada yang sekadar menyimpan rasa kecewa di dalam hati, meski terpaksa bertahan, bertahun menanggungnya, dan tidak kurang yang akhirnya jadi pendendam kepada kaum lelaki, terutama jika hubungan itu terjalin dalam tempoh yang lama. Tidak kurang yang memilih membunuh diri dengan terjun bangunan, minum racun, dan sebagainya. Waduh, ngeri sungguh bosku. Dengan peredaran zaman, terutama apabila kebendaan bertakhta di mata dan di hati, ramai pula wanita akhirnya menjadi bijaksana dengan menuntut pelbagai pampasan atau ganjaran sebagai balasan kerana cinta dihianati, terutama terhadap pasangan yang sudah bergelar suami orang atau golongan berada. Di negara maju, tuntutan berjuta-juta adalah perkara biasa kerana mangsa bukan saja rasa dihianati dan masa menuju tua terbuang begitu saja, bahkan sebagai pampasan kerana telah menyerahkan tubuh badan secara percuma bak pasangan suami isteri sepanjang hubungan terjalin. Tetapi di negara kita, jarang-jarang ada yang berani membuat tuntutan berjuta, apalagi dengan membuat ugutan terhadap salah laku pasangan yang diketahuinya jika permintaan tidak dipenuhi.
Yang biasa kita dengar, ramai yang sekadar beralah, berlalu pergi dan menyimpan sendiri kekecewaan dengan lama serta menganggap sudah takdir Tuhan begitu jadinya. Selebihnya, mungkinlah ada yang sekadar diberikan sedikit uang, sebuah kereta terpakai, serta barang-barang keperluan lain untuk menjalani kehidupan seterusnya. Amat jarang kedengaran ada yang berani menuntut diberikan rumah, hartanah mewah, atau uang dengan jumlah berjuta. Sebab itu, bila ada wanita Melayu didedahkan, sudah berani menuntut sebuah kediaman berharga Rm41 juta di London untuk pempasan hubungan yang diputuskan, sambil menggunakan ugutan mendedahkan salah laku pasangannya sebagai senjata untuk memenuhi kehendak di hati, ini benar-benar suatu kemajuan, malah kehebatan yang luar biasa. Lebih hebat lagi, cerita berkenan didedahkan di mahkamah di Amerika Serikat, dan tentu saja berita itu menjadi bualan ramai semua bangsa di seluruh dunia. Maka, siapa kata wanita Melayu tidak hebat? Bagi yang mengejar dan gila kepada kebendaan, cerita ini tentu saja suatu inspirasi yang amat mengujakan buat mereka. Oh, ini menakutkan. Selepas ini, mungkin lebih ramai yang tidak takut lagi untuk menjalin hubungan dengan sesiapa saja, bahkan tidak teragak-agak membuat tuntutan pampasan serta ugutan jika hubungan diputuskan untuk menjadi penawar kepada kekecewaan gagal menaiki pelamin. Kalau putus cinta dan ditinggalkan tetapi akhirnya dapat habuan sebuah kediaman semewah Rm41 juta atau setara dengannya, barangkali rasa kecewa dan pedih hati yang dirasa tidak akan lebih setengah jam mendekam dalam jiwa. Setengah jam selepas itu pasti girang gembira dan cerialah kehidupan, kembali kehidupan seolah-olah di alam kayangan. Inilah cerita motivasi sebenarnya. Lebih daripada itu, dengan ganjaran yang diperoleh itu juga, mencari cinta baru yang benar-benar setia pasti lebih mudah selepas itu dan tidak lagi sesukar sebelum itu. Pasti ada lelaki biasa yang sedia mencurahkan kesetiaan sepenuh hati asal saja dapat berkongsi kemewahan yang memang mereka idam-idamkan selama ini. Atau kalau susah-susah, wanita berkenan boleh saja enjoy seorang diri, menikmati kehidupan dan kemewahan sehingga ke hari mati. Sebagai peneman kesunyian, ada banyak pilihan boleh dilakukan. Sama ada membela anak angkat atau hidup dengan binatang peliharaan untuk dijadikan teman. Yang penting, tiada lagi kemungkinan untuk dikecewakan atau dikhianati. Kepada kaum lelaki, cerita ini juga inspirasi buat mereka. Kalau tidak kaya dan gaji sekadar cukup makan saja, lebih baik memilih jadi pasangan yang setia hingga ke hujung nyawa. Ditulis oleh Sabudin Husin 5 Februari 2022, dipetik daripada sabudin.com. Semua ini sebenarnya berkisar pada cerita pendedahan Tim Leissner di Mahkamah Amerika Serikat. Apabila beliau mendedahkan, beliau diugut oleh pasangan sulitnya, yaitu warga Malaysia berbangsa Melayu. Yang dikatakan telah mengugut beliau untuk mendedahkan penglibatannya dalam skandal 1MDB sekiranya beliau tidak membelikannya sebuah rumah mewah bernilai US10 juta. Oleh kerana takut didedahkan terlibat dalam skandal penyelewengan 1MDB, Tim Leissner dikatakan mengaku telah membeli sebuah rumah bernilai US40 juta dengan menggunakan duit 1MDB yang sama nilai 41 juta ringgit Malaysia, dan akhirnya rumah itu dimiliki. Dan hari ini dalam berita-berita yang kita lihat sebelum ini, SPRM sudah mulai siasatan kepada
Rohana, saya tidak ingat siapa nama dia itu betul, tapi SPRM sudah memulakan siasatan selepas pembongkaran oleh tim Lesnar mengatakan bahwa wanita sulit itu telah meminta dibelikan sebuah rumah bernilai 10 juta US dollar AS. Hari ini SPRM mulai bertindak. Ada lagi berita yang baru saya baca tadi, SPRM menyita rumah 10 juta untuk tutup skandal 1MDB. Rohana janji kerjasama. Namanya Rohana. Beliau adalah bekas ketua pegawai eksekutif CEO kumpulan Astro Malaysia Holdings dan Berhad. Rohana Rosahan mengesahkan dia sudah berjumpa SPRM. Dan berita yang terkini juga ada saya baca tadi, SPRM telah membekukan beberapa aset milik beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda untuk isu pada malam ini. Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Kita jumpa lagi. Bye-bye.